Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, iaitu berkenaan dengan sebuah jalan. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Semoga apa yang anda lakukan, aku berdoa semoga agar anda mendapat rahmat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tajuk kisah seram ini iaitu sebuah jalan, iaitu Jalan Bukit Tinggi. Biasanya kalau dengar Bukit Tinggi ni, bukan saja di Johor Bahru, ada juga Bukit Tinggi iaitu Bukit Tujuh Gua Musang, iaitu kisah di Gua Musang ke Kuala Lipis. Tarikh keramat yang terjadi ke atas diri pencerita, yang mana aku telah mengambil kisah ini untuk aku ceritakan kepada anda. Semoga kita doakan kepada penulis, semoga beliau dipelihara dalam hidupnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, dilapangkan dada. Begitu juga dengan anda semua. Bermulalah episod perjalanan jauh dari jam 12.30 malam hingga ke 7.30 pagi. Aku drive seorang-seorang saja, mengekori kereta abangku bersama isterinya, adik iparnya dan anak kecilnya, melalui Karak Highway, kemudian ke Bentong dan Raub, serta melalui Kuala Lipis. Tidak langsung menggambarkan masalah, cuma menuju ke kawasan Bukit Tinggi antara Kuala Lipis, Gua Musang dan juga Bukit Tujuh sedikit sebanyak meresahkan dengan adanya lori-lori berat yang menghalang laluan tersebut. Betul-betul berada di atas Bukit Tinggi, kereta aku menyusur perlahan-perlahan mengekori kereta-kereta lain. Memang aku rasa tak sedap hati sangat, tambahan kiri dan kanan sangat-sangat gelap, cuma diterangi lampu kereta-kereta yang lain. Kemudian aku terdengar bunyi mendengus sekali dari belakang. Mulanya langsung aku tak hiraukan. Aku fikirkan mungkin bunyi tayar kereta. Lepas selang 5 saat, bunyi mendengus sekali lagi, seakan-akan bunyi kucing yang bergomol. Miau, miau. Dan pada saat itu, tiba-tiba bulu roma aku berdiri tegak 90 darjah. Darah aku menyerap dari tapak kaki terus naik ke ubun-ubun kepala. Time tu aku rasa macam nak pitam. Semestinya aku rasa seperti ada benda kat belakang aku. Memang aku tak nampak, tapi aku boleh rasa. Sebelum kejadian ni, aku tak pernah langsung terfikirkan hantu. Malah aku cuma risau dengan lori-lori berat yang perlu memandu dengan berhati-hati. Aku mula kuatkan bunyi lagu-lagu MP3 yang aku pasang. Tentu CD ayat-ayat Al-Quran abang aku dah ambil awal-awal lagi. So, aku just pasang MP3 lagu-lagu lama dengan kuat sambil mulut membaca ayat-ayat Al-Quran. Lepas je aku memotong lori, aku masih lagi rasa benda tu ada lagi kat belakang aku. Tapi aku tak tahu benda apa. Cuma aku dapat merasakan ketakutan yang amat sangat pada malam tu. Aku capai handphone dan call abang aku, tapi tentu signal tak ada pula. Aku kena habiskan jalan bukit-bukit dulu dengan benda-benda tu. Memang terasa sangat aura dari belakang aku. Kereta tak berat, tapi tekanan tu datang dari kepala dan belakang aku. Kereta abang aku di depan dan aku di belakang. Pelik, lori-lori berat tadi ke mana? Tiba-tiba gelap aja. Memang pelik. Baru saja aku melepasi lori tersebut, apa lagi, aku terus high beam dan memecut melintas kereta abang aku. Abang aku time tu katanya dah perasan ada something wrong dengan aku. So dia bagi aku pintas dia.
Time itulah bila abang aku hide beam lampunya, dia nampak benda hitam semacam kucing besar. Miau, miau, sebesar kambing katanya. Tapi rupanya macam kucing kat bahagian belakang kereta aku. Abang aku terus hide beam, las benda tu hilang dengan sendirinya. Kami tak berhenti di tepi jalan, malah terus sahaja perjalanan sehingga sampai di ruang rehat Gua Musang. Masa itulah abang aku bagi tahu ada benda kat belakang kereta aku. Aku memang tak nampak benda tu. Peristiwa ini sedikit sebanyak mengajar aku betapa mencabarnya perjalanan dari KL ke Kelantan. Bukan hanya cabaran dengan lori-lori berat, namun cabaran ini tidak kurang hebatnya. Begitulah peristiwa ngeri, seram yang aku alami. Kita ikuti dalam kisah yang kedua, iaitu kisah Jalan KL Ipoh. Seperti biasa, sebelum aku teruskan kisah seram ini, aku harap kepada anda yang masih belum subscribe, silakan subscribe, tekan loceng, kerana itu adalah gratis. Dan mari ikuti kisah seram yang kedua, iaitu Jalan KL ke Ipoh. Kejadian ini berlaku adalah setahun lebih. Aku dalam perjalanan dari KL ke Ipoh, ikut highway pada masa itu. Tapi kejadian aku tak berapa pasti. Tapi lebih kurang lepas perhentian tapah lah. Masa tu trang bertolak dari KL pukul 11 pagi. Baru lepas kerja terus bertolak. Ingat, sampai Ipoh subuh kira okey lah. Sampai kat tempat kejadian tu, jalan memang gelap. Dan kebetulan tak ada kereta kat belakang, depan ataupun dari arah pertentangan. Kira kereta aku satu-satunya lah kat jalan tu. Memula tak ada apa le. Lepas ada kawan aku cakap, seram gak sorang-sorang kat highway ni. Kita orang yang lain menggiakan aja. Memang seram pun lah. Kiri kanan hutan gelap, tak ada kereta lain. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi berdebuk kat atas bumbung kereta. Terkejut beruk gak terang kita orang. Lepas tu kereta berasa berat semacam aja. Kawan aku yang drive cakap nak berhenti tengok. Kita orang semua cakap jangan. Macam itulah lebih kurang. Kawan aku yang belah kiri tepi tingkap tu ada entai gak. Ada apa? Dia kata nampak macam kain putih. Apa lagi? Kita orang cuak betul lah pada malam tu. Kebetulan dalam kereta tu ada kaset orang mengaji, terus pasang. Adalah dalam beberapa minit, still sama je, tak ada perubahan. Adalah beberapa kereta lalu dari sebelah sana, tapi diorang tak perasan apa-apa kot. Lepas tu bunyi berbeduk lagi sekali. Tapi kali ini perlahan sikit. Tiba-tiba je kereta ringan. Kita orang nampak benda tu zas, kali pandang je terbang depan kita orang, terus masuk hutan. Ui, seramnya. Nasib baik masuk hutan. Kalau dibuatnya bertenggek kat depan bonet, mau sasau kita orang dibuatnya. Tapi sampai sekarang tak serik guna highway tengah malam, drive malam-malam. Best tau. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan, iaitu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga pula, iaitu misteri kereta usang menjelma jadi sebuah teksi. Pengalaman seram yang tidak mudah saya lupakan ini berlaku lebih kurang 12 tahun yang lalu dan sukar dipercayai. Tetapi ia adalah suatu kejadian yang benar-benar saya alami semasa baru sebulan saya berpindah ke Blok 13. Ketika itu kawasan tersebut belum membangun pesat seperti sekarang. Aku terpaksa rahsiakan tempat tersebut. Waktu itu selepas maghrib, saya bersama kakak saya yang memandu kereta dalam perjalanan pulang dari membeli pakaian kumpulan nasyid.
kami. Setibanya di persimpangan Bedok Chai Chee, kereta kami tiba-tiba membuat ragam. Apalah daya kami sebagai wanita untuk membaikinya. Saya terus berlari mencari telefon awam untuk menghubungi abang saya untuk mendapatkan bantuan. Malangnya beliau bekerja shift malam hari itu. Kakak terus membuat keputusan meninggalkan keretanya di tepi jalan sahaja, menantikan hari esok. Kami terus berjalan perlahan-lahan di sepanjang Bedok Chai Chee sambil melihat-lihat kalau-kalau ada teksi kosong. Setelah penat berjalan, kami terus berhenti mengharapkan kedatangan teksi. Yang menghairankan, hampir 1 jam kami menunggu, tak sebuah teksi pun yang kelihatan. Dalam keadaan bosan menunggu, tiba-tiba entah dari mana muncul sebuah teksi yang berhenti betul-betul di hadapan kami. Sedangkan saya tidak pun menahannya. Tanpa berlengah, kami terus menaikinya sambil mengucapkan rasa syukur. Dalam teksi entah mengapa terlalu banyak cerita yang kami bualkan sehingga kami tidak sedar masa berjalan. Setelah saya melihat jam tangan, barulah saya sedar hampir 1 jam kami berada dalam teksi berkenaan dan masih belum tiba ke tempat tujuan kami. Sedangkan perjalanan dari Bedok Chai Chee ke tempat kami hanya memakan masa lebih kurang 20 minit sahaja. Saya segera mencuit kakak saya bertanyakan akan keganjilan yang kami rasakan dan tempat yang dilalui benar-benar tidak kami kenali langsung. Kakak memberi isyarat menyuruh membaca apa sahaja ayat Al-Quran yang kami tahu. Terkemak-kamiklah mulut kami pada masa itu. Sempat juga saya bertanya, "Apek, kami nak ke... Lu bawa ke mana ni, Apek?" Tadi hanya menganggukkan kepalanya. Bertambah gemetar saya seperti hendak menangis rasanya saya. Kami cekalkan hati terus membaca apa saja ayat-ayat yang kami ingat. Tiba-tiba kami seperti keluar dari dunia lain. Teksi tadi terus membelok ke kawasan tempat tinggal kami. Tak perlu kami memberitahu pemandunya, teksi itu terus berhenti betul-betul di hadapan blok kami. Tanpa melengah, kakak saya yang duduk di tepi pintu seperti terjun sahaja dari seksi dan saya terus menghulurkan wang $10 kepada pemandunya. Sewaktu saya menghulurkan wang, alangkah terperanjatnya saya apabila menyedari pemandu teksi tersebut adalah seorang tua yang benar-benar sudah lanjut usianya. Kelihatan sejuta kedutan di tangannya. Sayangnya saya tidak dapat melihat langsung wajahnya. Dia seperti cuba memalingkan mukanya ke arah lain. Tanpa bersuara, pemandu itu menolak wang pemberian saya dengan isyarat. Dalam ketakutan dan kehairanan, terdengar kakak saya menyuruh saya turun dari teksi waktu itu dengan segera. Saya yang dari tadi terasa seperti terpaku, terus turun dari teksi tersebut tanpa menutup pintunya kembali. Alangkah terperanjatnya kami kerana hanya beberapa tapak saja kami melangkah. Apabila kami menoleh, teksi sudah tidak kelihatan lagi. Menurut penerangan kakak saya, sewaktu turun dari teksi tadi, dia terperanjat apabila menyedari sebenarnya kami bukanlah menaiki teksi tetapi sebuah kereta yang usang. Pada pandangannya, waktu itu saya melihat jam tangan hampir pukul 11 tengah malam. Alangkah anehnya perjalanan dari Bedok Chai Chee ke tempat tinggal kami mengambil masa 3 jam. Inilah kisah seram. Kisah seram ini adalah sebuah kisah seram yang bukan di dalam negara Malaysia, tetapi berada di Singapura. Inilah kisah yang dapat aku kongsikan kepada anda supaya anda terhibur dengan kisah seram dari aku ini. Dan semoga kita akan bertemu lagi di dalam kisah-kisah seram yang akan menceritakan kepada anda. Bye.